Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera seperti yang saya janjikan kepada semua yang menonton channel saya. Mungkin yang dah subscribe, yang baru subscribe ataupun yang akan subscribe, saya akan memberikan tip-tip ataupun memberikan segala bentuk informasi berkaitan dengan saya berkebun. Dalam kebun, channel Kebun Anda. Okey, hari ni saya duk pegang-pegang sebenarnya rasa lain macam pakai topi Jepun ni. Okey, hari ni saya nak kongsi mengenai pagar elektrik. Sebelum ni saya ada kongsi juga dah. Okey, berkenaan dengan pagar elektrik. Okey, tapi hari ni saya nak kongsi mengenai elektrik kabel. Okey, elektrik kabel yang seperti tuan-tuan nampak depan saya ni. Okey. Okey, saya menggunakan tiang merbau. Okey, nanti saya akan review macam mana, berapa kos dia. Berapa kos dia, berapa mudah dia dipasang. Saya akan cerita secara detail berapa kos keseluruhan yang saya buat kebun ni. Okey, jadi teruskan menonton. Okey, seperti yang kita lihat, okey kat sini, okey saya menggunakan pagar elektrik. Okey, yang ni belum saya tanam lagi. Sebab apa, saya ada masalah sikit dengan orang yang rotor ni, yang gemburkan tanah ni. Okey, saya nak gemburkan sekali lagi, tapi masih lagi belum datang. Okey, saya akan kongsikan. Okey, yang ni saya menggunakan elektrik. Okey, elektrik. Sistem pendawaian elektrik. Saya gunakan tiang merbau. Tiang merbau ni daripada tanah kat tengah tu, saya belah sendiri. Okey, saya belah dia dalam saiz 3 lah, lebih kurang. Okey. Kos keseluruhan untuk saya buat kebun ni, untuk kabel saja. Okey, kabel ni ada jual di kedai. Okey, dia punya saiz dia. Okey, nampak ke tu? Okey, dia punya saiz dia 2.0. 1.8, 1.8 dan juga 1.6. Okey, kalau tengok yang atas ni tu 2.0. Okey, harga dia RM160 satu gulung bersamaan dengan 500 meter dia punya jarak dia. Okey, untuk kebun saya ni luas dia lebih kurang seekar. Saya hanya pakai 1.5. Saya pakai 1. Saya tutup dah, saya rasa. Saya takut juga nak pegang-pegang ni sebab apa, elektrik ni kuat. Saya rasa saya tutup. Okey. Okey, 1, 2, 3 kalau tengok. Okey, 1, 2. Lepas tu saya sambung kat bawah tu dengan 1.8 mm. Okey, sebab apa tak cukup. Sebenarnya dia hanya pakai lebih kurang 1.5 aja. Jadi modal dia dalam 100, lebih kurang RM200 untuk saya beli kabel. RM200 untuk saya beli kabel. Lepas tu saya beli klip ni. Klip ni saya beli dekat Shopee bersamaan dengan RM1.40 ataupun RM1.20 lah. Kalau kat dalam Shopee. Jadi kos dia ni RM1.20. Saya pakai ni mungkin habis dalam RM300 lah. Ataupun tak sampai lah kot. Okey, yang saya pakai ni satu tiang ada 4. Mungkin tak sampai 50 tiang. Semua sekali ni untuk keliling. Sebab apa, tu kebun saya yang asal, saya hanya lingkung saja. Okey. Jadi bagus tak bagus pakai pagar elektrik ni? Bagus. Untuk babi lah. Okey, babi dan juga binatang yang berkaki 4 memang tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk. Kalau dia redah aja pagar ni, memang dia akan menjerit lah. Kalau babi punya menjerit tu, tuan-tuan yang pernah dengar tu mungkin tahulah macam mana. Okey. Tapi untuk kera, pagar elektrik ni dia tak efektif. Dia tidak efektif sebab apa? Sistem pagar elektrik ni satu, dia akan join di bumi. Okey, saya akan terangkan. Positif akan join di bumi. Okey. Negatif akan join di bumi.
akan letak dalam bumi. Jadi sesuatu benda yang bertijak pada bumi sentuh dekat line positif ni, dia akan short. Kerbau disentuh, dia akan short. Disentuh sini short, disentuh sini short. Okey, jadi suatu benda yang berpijak atas bumi dia akan short. Sekiranya okey, elektrik tersebut memang kita perlu short pada tanah. Okey, untuk positif, untuk negatif, sorry. Jadi sesuatu benda yang berpijak pada tanah, dia pegang, automatik dia akan terkena renjatan elektrik. Renjatan elektrik ni sangat kuat lah. Kalau kita pegang ni, kalau saya terpegang ni, mungkin saya akan tersentak. Banyak kali jugalah. Kadang-kadang kawan datang kan, kita sembang-sembang tak perasan terpegang. Memang sakit lah. Kadang-kadang sampai kebas lah. Rasalah kebas tu sampai 5-16 minit. Okey. Tetapi sistem ni juga boleh juga kita buat positif dengan positif. Positif dengan negatif pada pagar. Tetapi satu benda tu mesti short dua sekali. Maksud dia langgar dua-dua sekali. Yang ni katakanlah yang ni positif, ni negatif. Dia sentuh dua-dua sekali baru dia akan short. Kalau dia sentuh satu je, contoh dia sentuh satu sini. Okey, contohnya kan, kita pasang negatif kat sini. Okey, negatif kat sini. Positif kat sini. Andai katalah ada lembu kan. Lembu dia langgar kat sini, tanpa dia sentuh sini, dia langkah sini. Dia akan tak ada rasa apa. Dia akan redah terus. Okey. Jadi prinsip untuk pasang pagar elektrik ni, dia mesti ada satu positif, satu negatif. Jadi katakanlah kalau kita buat di sini positif, okey, yang ni positif juga, yang ni positif juga, ni positif juga, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Positif memang short pada negatif memang short pada bumi. Suatu benda yang berpijak atas bumi, dia akan terkena renjatan elektrik apabila dia langgar ke point positif. Okey, untuk kera boleh juga. Okey, untuk kera boleh juga, tapi kera dia akan tak dia kali pertama dia akan sentuh, dia akan tahu. Okey, ataupun kera dia akan menyusuk kat bawah ni. Saya tunjukkan saya punya sistem pagar dulu yang mengalami banyak transformasi disebabkan oleh serangan kera yang sangat kuat lah. Okey, serangan kera yang sangat kuat. Okey, saya tunjuk. Ni pagar saya yang dulu. Okey, ni pagar saya yang dulu, saya pakai sistem netting. Saya pakai sistem netting. Lepas tu saya buat 3 line. Nampak ada kesan kat sini tuan-tuan. Saya buat 3 line. Satu positif, negatif, positif. Okey, sekiranya dia monyet tu tadi, dia pegang, dia berpaut pada positif dan juga negatif tu tadi, dia akan short. Katakanlah dia berpegang pada positif saja, contoh dia pegang sini, dia takkan kena. Jadi untuk kera, kalau kita buat pagar elektrik, kita buat tinggi-tinggi, dia pegang pada kabel tu tanpa dia sentuh positif dan juga negatif, dia tak akan jadi apa-apa. So sebab itulah kebanyakan orang cakap dah pasang pagar elektrik tapi masuk juga. Kera ni memang payah dengan pagar elektrik. Contoh yang saya ni itu, dia memang tak boleh naik atas. Sebab apa? Jarak di antara positif dengan negatif ni sangat dekat. Dia menyusuk macam mana? Tengok pagar ni. Pagar ni itu dia sering. Pagar ni sebelum kena banjir tu, yang ni runtuh dah. Kena hanyut kayu-kayu apa semua. Dia sangat rapat. Dia nak menyusup sini tak lepas. Sini dah positif dah. Confirm yang ni masuk. Yang ni negatif. Confirm yang ni masuk dalam bumi. Saya akan short. Saya akan short positif dengan positif sini. Saya akan ikat tali. Positif dengan positif. Negatif dengan negatif dengan negatif. Positif dengan positif. Jadi apabila dia pegang sini, terkena sini, dia akan short. Dia pegang sini, terkena yang atas, dia akan short.
Tapi kera ni dia pandai. Dia akan tebuk. Contoh dia tebuk. Dia akan tebuk. Ni netting saya buat. Kera ni. Lepas tu saya, apabila dia tak tebuk, dia angkat. Netting ni, dia boleh angkat. Okey, dia boleh angkat. Dia memang dia selak tuan-tuan. Memang dia selak. Memang kesan dia memang selalu masuk dia selak. Sebab apa? Kawasan ni kawasan yang belukar. Memang banyak monyet. Okey. Dia selak. Jadi saya pun blank. Saya buat turun satu ni. Tali kawat besi ni. Tali besi ni buat turun rapat. Saya selit kat sini. Dia tak boleh angkat. Saya buat turun rapat kat sini. Sebab tu saya cakap. Saya mengalami banyak revolusi dalam pagar ni. Mula-mula saya buat netting ni separuh je. Tali besi kat sini, tali besi kat sini. Saya letak kat short elektrik kat celah tali besi ni. Apabila tali besi ni, elektrik ni ada kat tali besi, dia paut kat sini, lekat kat sini. Elektrik dengan bateri kita habis, kong habis. Sebab apa? Lekat kat tali besi ni, masuk semua dalam bumi. Jadi saya ubah. Saya rapatkan kat bawah tu. Memang dia tak lepas masuk dah. Dia naik atas memang short. Dia tebuk pula tuan. Dia tebuk. Banyak kesan dia tebuk. Kalau tengok apabila dia tebuk tu kan tuan-tuan, saya pasang kabel kat bawah ni. Okey, apabila dia tebuk, saya pasang kabel kat bawah ni. Apabila dia ni contohlah yang dia tebuk. Banyak dia tebuk. Ni tuan, dia tebuk. Ni semua kera tuan. Dia siat sikit-sikit. Nampak ni. Saya lapik pula dengan yang lain. Okey. Jadi saya pasang kabel kat bawah ni. Saya pasang kabel kat bawah ni kurang lah. Contoh ni. Memang dia tebuk. Tengok tu. Dia tebuk. Kera ni dia memang cerdik sikit. Last saya isi anjing je lah. Okey. Lepas tu, elektrik ni masih saya pakai. Kalau dengar dia masih ada spark lagi. Elektrik ni memang saya pakai. Okey, nanti saya tunjukkan. Macam mana dia spark. Ni pagar saya. Okey, tu dalam tu adalah rumah solar dan juga kabel elektrik. Saya ambil kabel ni yang short ke tanah ni. Okey. Saya ambil ni tuan-tuan Okey, satu short kat tanah ni. Okey. Dengar tuan. Okey. Spark tu dekat sini. Sebab apa? Elektrik tu tadi pergi dalam tanah. Dengar tak tuan-tuan? Itu bunyi kekuatan elektrik yang spark tu. Macam mana saya nak alih tu? Sebelum saya alih tu, nanti kena kat saya. Biar saya tutup dulu.